الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah kedua mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka merahmati dan menjaga kami semasa kami kecil, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak cucu kami, ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami, ya Allah. Dosa kaum muslimin, muslimat keseluruhannya, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada di kalangan kami ini, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang mengidap berbagai penyakit, ya Allah. Kesembuhilah mereka, ya Allah, dengan kesembuhan yang segera yang tidak mendatangkan sebarang mudarat yang lain, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di kalangan kami ini ya Allah yang punya doa dan permintaan kepadamu ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami, sahabat-sahabat kami juga memohon kehadratmu ya Allah, supaya mereka ini dapat membaca Al-Quran dengan lancar ya Allah. Mereka telah belajar Al-Quran dengan masa yang agak lama juga, Ya Allah. Tetapi mereka masih lagi belum mendapat kelancaran tersebut, Ya Allah. Pemudahkanlah pembelajaran mereka, Ya Allah. Pemudahkan lisan mereka, Ya Allah. Pemudahkanlah mereka menerima ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembacaan Quran, Ya Allah. Kelancarkanlah lidah mereka, Ya Allah. Kepemudahkanlah sebutan ayat-ayat suci-Mu kepada lidah mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dan rahmatnya dapat kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, lebih kurang dalam 90 orang pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-puan yang hadir pada malam ini mendapat keberkatan, mendapat inayah dan redha Allah SWT. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini ada manfaatnya insya-Allah. Okay, pada malam ini Ustaz ingin melanjutkan mengenai kandungan daripada kisah dalam surah Al-Baqarah ini pada juzuk yang pertama, iaitu yang nombor 1 tu mengandungi kisah yang sebelah kanan tu wasiat Nabi Yaqub pada anak-anak beliau agar mentauhidkan Allah SWT. Ini di antara kandungan yang
last sekali rasanya kan dalam apa ni isi kandungan slide ini, yang mana semuanya kita dah bicarakan kisah apa nama tu, penamaan surah, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, kemudian penerangan sifat orang-orang beriman dan orang kafir dan orang munafik dalam awal surah Al-Baqarah. Kemudian kisah Nabi Adam alaihissalam, penciptaan baginda dilantik menjadi khalifah di muka bumi, dan juga pertembungan dengan iblis. Kemudian kisah apa nama tu, kaum-kaum Yahudi, sebagian kejahatan mereka dan hukuman yang diberi kepada mereka. Kemudian sikap mereka itu kaum Yahudi terhadap malaikat Jibril dan para rasul. Kemudian kita ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah pembinaan Kaabah, dan juga apa nama tu, kisah berkaitan sedikitlah yang kita sentuhkan, itu tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta anak-anaknya Ismail alaihissalam. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahawa Allah SWT telah melantik Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai imam orang-orang yang bertakwa, sebagai imam orang-orang yang bertakwa, ataupun imam apa nama tu, para nabi dan rasul juga, yang disebutkan pada kita yang Allah Taala ini melantik Nabi Ibrahim AS sebagai imam untuk kaum muslimin keseluruhannya. Okay, pada malam ini kita akan tengok apa nama tu, tentang ayat, tentang ayat yang ni. Nampak tak? Tak besarkan sikit besar sangat pula. Okay. Okay, pada ayat 1 ini dia. Okey, pada pembacaan kita pada ayat 130 sebenarnya malam ni, tapi Ustaz nak sentuh sikit tentang ayat 129 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab ini Al-Quran, sehikmah kebijaksanaan, dan bersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Seolah-olah doa ini adalah satu doa yang meminta Nabi Ibrahim AS telah meminta kepada Allah Ta'ala supaya melantik seorang rasul di kalangan penduduk Mekah ini. Di kalangan penduduk Mekah. Yang ini dikhususkan kepada penduduk Mekah. Bukannya apa nama tu, rasul di kalangan Bani Israel tu, bukan. Yang ini yang apa ni, Nabi Ibrahim doakan supaya Allah Ta'ala melantik seorang rasul di kalangan penduduk Mekah ini, yang mana untuk mengajar mereka isi kandungan kitab Al-Quran, hikmah kebijaksanaan, bersihkan hati jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Nabi Ibrahim ini pelbagai ujian yang baginda hadapi kan. Kemudian setiap kali dia lepas tentang ujian-ujian tersebut, dia akan membaca doa. Kemudian bila Allah Ta'ala membacakan apa nama tu, ataupun menyebutkan kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Ibrahim ini dilantik sebagai imam, atau Nabi Ibrahim ini dilantik sebagai imam kepada semua manusia ini, maka Nabi Ibrahim menyebutkan qala wa min dzurriyyati, jangan aku saja kau lantik menjadi imam ya Allah, lantikkan juga zuriat keturunan aku menjadi imam. Qala la yanalu ahli zalimin, Allah Ta'ala berjanji memakbulkan minta Ibrahim kecuali, kata Allah Ta'ala, kepada mereka yang zalim, yang membelakangi kitab Allah Ta'ala itu ataupun perintah Allah Ta'ala itu, yang tak dilantik menjadi imam. Dan kemudian pembinaan Kaabah juga
Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami ini apa saja permintaan dan ibadah kami. Dia tak ada pengkhususan. Rabbana taqabbal minna. Kemudian kita tambah bila kita doa tu, Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana. Tapi Nabi Ibrahim dia tak tambah. Nabi Ibrahim umumkan semua. Rabbana taqabbal minna. Yang mana ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Maksudnya segala jenis ibadah, doa dan sebagainya termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Innaka antas samiul alim. Engkau ya Tuhan maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian apabila Kaabah itu telah dibina, doa lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, lantiklah kami berdua ini menjadi orang Muslim, yang menyerah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, juga seluruh keturunan kami menjadi Muslim, ya Allah. Ummatan muslimatan lak, iaitu umat-umat Muslim yang menyerah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala supaya menunjukkan bagaimana ibadah, pelakuan ibadah dalam mengerjakan haji. Wa tub alaina, dan terimakanlah segala taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau ini ya Tuhan maha penerima taubat lagi maha pengasih penyayang, lagi maha penyayang. Bila kita tengok di situ kan, Nabi Ibrahim ni kalau ikutkan nama dia pun, Ib ini adalah dalam bahasa Ibrani bermakna bapa. Ibrahim. Rahim ini dia geja dengan ha simple. Ha simple bermakna juga penyayang. Rahim kalau dalam bahasa Arab, Rahim ha pedas. Tapi dalam bahasa Ibrani, Rahim. Rahim juga bermakna penyayang. Bapa yang penyayang. Itu Nabi Ibrahim. Kalau kita bubuh nama anak kita ini, bubuhlah nama-nama yang baik-baik supaya mereka melaksanakan mengikut nama mereka. Ini panjang sangat nama anak-anak kita sekarang ni kan. Panjang sangat. Muhammad Hakim Zikri Al-Haddad bin, oh ya Allah, nak tulis dalam borang Muhammad. Sekarang ni tak boleh MOHD ke MUHD, tak boleh lah. Muhammad penuh tu. Muhammad penuh. Dah berapa? 8 katanya. Muhammad Hakim. Hakim je 5. Kemudian Muhammad Hakim Az-Zikri Al-Haddad. 4 nama kan. Allahu Akbar. Bukan kita tak nak nama-nama yang macam tu kan, berangkai-rangkai tu. Tapi itulah mana satu dia punya watak dia nanti. Watak anak kita tu yang mana satu. Sebab Arab dia tak ada nama yang berangkai. Kecuali Abdul Wahab, Abdul Rauf, itu tak apa. Itu hamba kepada apa nama tu, Allah SWT kan. Berangkai lah. Tapi yang lain tu Hana. Yang lain-lain tu dinamakan satu-satu nama je. Satu-satu nama je. Aid nama dia. Dia tak ada berangkai-rangkai macam kita. Okey. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah ya Tuhan, lantiklah di kalangan mereka ini rasul daripada mereka sendiri, yatlu alaihim, yang boleh membaca kepada mereka ayatik, tentang ayat-ayat engkau. Maknanya yang boleh membaca kepada mereka tentang agama engkau ya Allah, supaya mereka itu mentauhidkan engkau. Nabi Ibrahim ni sebagaimana kita tahu, memang dia daripada muda kecil lagi dia tak pernah kufur ataupun syirik kepada Allah Ta'ala. Daripada kecil lagi diberi ilham dari Allah Ta'ala bahawa dilihat tidak boleh disembah berbagai Tuhan, mesti menyembah satu Tuhan saja. Itu yang pencarian Ibrahim. Pencarian Ibrahim yang kita ceritakan pada minggu yang lepas kan, tentang bagaimana Ibrahim mencari Tuhan daripada bintang-bintang, tak percaya dia, daripada bulan tak percaya dia, daripada matahari pun tak percaya dia. Maka jumpalah Ibrahim dengan Allah Subhanahu.
Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa dalam keturunan Arab dua orang nabi sahaja dilantik oleh Allah menjadi rasul, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dan nabi kita penghulu segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada yang lain-lain itu semua Bani Israel. Yang lain itu semua Bani Israel selepas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat 130, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tidak ada orang yang benci agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim selain daripada orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini. Sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh yang tertinggi martabatnya. Maksudnya Allah Ta'ala sebut di sini, tidak ada orang yang benci kepada agama Ibrahim ini melainkan orang yang membodohkan dirinya sendiri. Kenapa dia sebut membodohkan dirinya sendiri? Kerana apa? Kerana jelas kepada kita bahawa Ibrahim AS ini bukannya orang Yahudi dan bukannya orang Nasrani. Jelas. Nabi Ibrahim bukannya orang Yahudi dan bukannya orang Nasrani. Dia adalah apa nama tu? Fatirus samawati wal ardh, yang bersih apa nama tu? Keimanannya daripada pengikutnya sama ada di langit atau di bumi. Kemudian disebut juga qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutlah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan orang yang menyekutukan Tuhan. Bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut summa auhayna ilaika anik tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Itu yang disebutkan bahawa orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrik Mekah ini termasuk anak cucu Ibrahim itu, mereka membangga-banggakan diri dengannya tetapi mereka tidak mengikuti agama nenek moyang mereka ini, Nabi Ibrahim. Agama yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga adalah hasil doa Nabi Ibrahim agar Allah Ta'ala utuskan kepada kita ataupun kepada umat bangsa Arab ini untuk dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Mereka mengetahui yang demikian tapi mereka bersikap seolah-olah tidak mengetahui. Bahkan kebanyakan mereka itu mengikuti agama yang diciptakan oleh hawa nafsu mereka sendiri, iaitu menyembah berhala, kemudian mensyirikkan Allah Ta'ala dengan pelbagai perkara, dengan pelbagai unsur, mengadakan bahawa Allah Ta'ala mempunyai anak dan sebagainya. Ayat ini merupakan berita gembira bagi Nabi Ibrahim bahawa ia telah dipilih oleh Allah Ta'ala di dunia, di antara hamba-hambanya, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Ini adalah ayat penegasan bahawa Nabi Ibrahim ini di dunia lagi dah dipilih oleh Allah Ta'ala, kemudian di akhirat besok akan menjadi orang yang soleh, yang tinggi martabatnya. Maknanya orang Yahudi ni mereka mengatakan bahawa Ibrahim itu nenek ataupun datuk mereka, dan mereka berbangga dengan pelantikan Allah Ta'ala daripada keturunan mereka, dan mereka sangka bahawa bila nenek moyang mereka itu di kalangan orang-orang yang tinggi martabatnya, Allah Ta'ala akan lantik mereka menjadi orang yang sama. Tak, agama ini tak boleh diwarisi daripada nenek moyang. Agama ini adalah milik individu, masing-masing yang membentuk dirinya nak pilih agama yang mana. Nak pilih agama Yahudi ke, Majusi ke, sebagainya, terpulang kepada kita. Kalau kita tak nak agama Islam,
Kalau kita tak ada agama Islam, maka terkeluarlah kita daripada hamba yang menjadi yang disebut sebagai hamba Allah. Kemudian dalam ayat seterusnya, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, kepada Ibrahim, serahkan diri kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diri tunduk taat kepada Tuhan yang melihara dan mentadbir sekalian alam. Ini adalah satu pengakuan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Islam. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Wahai Nabi Ibrahim, masuklah kamu ke dalam Islam. Aslim, tunduk serah diri ini adalah Islam. Qala aslam tu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Ta'ala, aku dah serahkan diri, taat tunduk kepada Tuhan yang memelihara sekalian alam. Maksudnya, kepada Nabi Ibrahim ini diperintahkan agar berserah diri, mengakui keesaan Allah dan memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah sahaja. Yang dimaksudkan dengan berserah diri di sini ialah tunduk dan patuh kepada agama Allah. Agama yang sesuai dengan aksi pemikiran yang disertai dengan dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang dinyatakan oleh Allah SWT. Agama tersebut akan dilanjutkan penyampaiannya oleh rasul-rasul yang akan datang, kemudian termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan hadapkanlah wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, yakni mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah juga kita sudah jadikan sebagai doa iftitah kita, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita dah baca tiap-tiap sebelum kita baca Fatihah tu kan, ingat tak? Kita baca. Maksudnya kita mengakui satu ikrar. Doa iftitah itu satu ikrar kepada kita bahawa kita ini telah pun berikrar. Patutnya kita kena angkat macam ni tu. Kena angkat macam ni. Tapi tak adalah. Sebab kita lah takbir Allahu Akbar kan, tak payahlah kita angkat macam ni. Ini ada biasanya kita sebut ikrar macam ni kan. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini kalau kita berikrar. Tapi ini adalah bacaan ikrar kita sebelum kita membaca Fatihah. Ataupun kalau apa nama tu bahasa dianya kita sebut sebagai doa iftitah. Doa iftitah, pembukaan doa iftitah. Kalau kita Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak ada doa iftitah. Ikutlah doa iftitah itu adalah satu sunat yang dituntut. Maksud di sini satu sangkalan Allah Ta'ala kepada Yahudi bahawa Ibrahim ini Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi ke orang Nasrani ke, tapi dia adalah seorang yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Maknanya lurus itu adalah beragama Islam, dan dia bukanlah orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang mengkufuri Allah Ta'ala. Okey, kemudian dilanjutkan dalam ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wawassa biha. Nabi Ibrahim telah berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Wawassa biha Ibrahim banihi. Nabi Ibrahim telah berwasiat tentang Islam ini kepada anak-anaknya. Anak-anak Ibrahim siapa?
Ishak dan Ismail. Ismail dan Ishak itu anak Ibrahim. Anak Ibrahim adalah Ismail dan Ishak. Itu yang kita tahu lah, yang kita tahu yang ada disebut dalam Quran. Kemudian ada juga diceritakan kepada kita Ibrahim ni ada 3 isteri. 3 isteri. Kemudian isteri dia yang ketiga ini melahirkan anak yang seramai 6 orang pula. Itu Allah Alam. Kita tak berani nak sebut. Sebab apa? Tak disebut dalam Al-Quran. Tak disebut dalam Quran. Cuma adalah yang mirip-mirip kepada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa Imam Mahdi adalah di kalangan mereka yang di mana tempat lahirnya di bahagian timur, bahagian Asia Timur, dan juga di hujung tanah dunia, di hujung dunia. Di hujung dunia itu tu yang orang mencari-cari kan, fokus hujung dunia ini hanyalah Malaysia aja. Sebab tanah Malaysia ini daripada benua Asia itu Malaysia aja yang hujung sekali kan. Yang hujung sekali Tanjung Piai itu yang paling hujung lah. Tanjung Piai paling hujung. Malaysia itu berada di tanah yang hujung dunia. Di situlah katanya tempat lahirnya Imam Mahdi. Dan juga kalau di Indonesia pun kepulauan itu termasuk juga, tapi bukannya tanah besar lah. Itu yang Israel itu ataupun Yahudi ini berpangkalan di Singapura. Berpangkalan di Singapura nak mencari ini juga, mencari. Walaupun kita tak tahu dia sedang mencari mananya Imam Mahdi ni. Sebab apa? Kalau Imam Mahdi ni dah besar, dia akan berhijrah ke mana? Ke negeri Ibrahim. Akan berhijrah ke negeri tempat lahirnya para anbiya. Dia akan pergi ke situ untuk mengisytiharkan dirinya. Ada yang mengatakan bahawa nanti dia mengisytiharkan dirinya di negara Arab, di Syria, di mana tak tahu, wallahu alam. Ada yang mengatakan begitulah, di Syria dan sebagainya. Di situ baginda Imam Mahdi ini akan mengisytiharkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Siapa nama Muhammad bin Abdullah itu, dia akan, pihak Yahudi akan kaji orang ni keturunan mana. Keturunan mana. Itu sebablah kita keturunan Rasulullah SAW itu tersembunyi. Kita tak tahu sangat di mana yang keturunan Rasulullah SAW yang piau betul. Tahulah kita Syekh ke Said ke Habib ke, itu keturunan Nabi. Tapi yang keturunan Nabi jauh-jauh kan, jauh-jauh. Yang betul-betul mewarisi Nabi SAW ni macam Syekh Qadir Al-Jalani. Syekh Qadir Al-Jalani yang kita baca kitab tu, itu adalah cucu baginda Nabi SAW yang ke-10. Maksudnya 900 tahun dahulu cucu Nabi yang ke-10. Kalau sekarang ni cucu Nabi yang ke-berapa? Mungkin yang ke-40. Ke-40 lebih, ke-50 kan. Wallahu alam. Itu yang nanti-nanti yang ditakuti oleh Yahudi. Kerana apa? Kerana Imam Mahdi ini yang akan menghancurkan mereka. Puak-puak ni macam Fir'aun jugalah. Fir'aun dan juga Raja Namrud kan. Mereka ini takut. Sebab apa? Nanti mereka tahu, sebab benda tu dah disebut oleh Allah Ta'ala, dah disebut oleh Nabi. Ada ceritanya dalam kitab-kitab mereka tentang kehancuran Yahudi ini dihancurkan oleh bangsa yang lahir di sebelah timur. Itu yang mereka takut. Banyak Malaysia ini di-attack. Malaysia kita ni di-attack, dicari. Sebab apa? Kalau kita lihat kan, orang Melayu kita ini, dia berbeza dengan orang bangsa-bangsa lain. Kita boleh mengikuti semua bahasa kan. Bahasa Arab kita boleh cakap dengan fasih. Kalau kita pergi Jepun, kita boleh cakap Jepun dengan fasih. Kita di antara lidah yang pelik. Lidah orang kita lidah pelik. Berbeza dengan Pakistan, berbeza dengan orang India. Mereka ini tak boleh nak bercakap Arab pun tak tepat kan. Allahu Akbar. Bila dia tak azan kan. Kita tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memang lahjah yang tepat. Itu keistimewaan orang Melayu. Itu sebab orang Melayu ini dikatakan di antara keturunan isteri Ibrahim yang ketiga. Ada cerita tu. Tapi kita wallahu alam ni lah, sebab kita tak tahu benda yang lebih tepat. Okey, kita sambung balik. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Apabila Ibrahim ini mewasiatkan
sesuatu, maksudnya wasiat ini khas untuk apa? Wasiat. Wasiat ini khas untuk mereka yang hampir akan matilah wasiat. Biasanya wasiat ini kita akan apa nama tu, tulis ke atau utarakan ketika kita berusia lanjutlah Macam kita dah berusia 60 tahun sebab kita kalau ikut Nabi SAW 63 kan. Aku di 63 ni kan. Wallahualam mati bila? Kita tak tahu mati kita bila, maka kita berwasiat. Maksudnya usia kita ketika itu, usia itu sesuai lah untuk wasiat. Pasti kan, mati itu pasti. Dan kita tak nafikan bahawa bukan semestinya mati kerana sakit ataupun mati kerana tua. Orang muda mati. Orang muda mati, orang sihat mati. Tapi orang yang tua itu pasti mati. Orang yang berlanjut usia itu pasti. Itu pasti kan, itu pasti mati. Pada ketika itulah dia berwasiat. Maksud di sini, ketika Nabi Ibrahim itulah sampai usia dia 175 tahun. Itu usia Nabi Ibrahim. Usia dia 175 tahun. Pada ketika itu telah berwasiat kepada anak-anak dia dan cucu-cucu dia. Wawasa biha Ibrahim banihi. Telah berwasiat Ibrahim tentang agama ini kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu ya baniya. Dan juga demikian juga Nabi Yaakob berwasiat kepada anak-anaknya. Kenapa disebut Ibrahim dan Yaakob, tak disebut Ishak ke Ismail ke, siapa tahu? Sebab Ibrahim anak dia Ishak dan Ismail. Tetapi Yaakob ini anak kepada Ishak. Daripada Yaakob ini lahirnya 12 orang anak lagi. Yaakob ni lahir daripada 12 orang anak. Dan salah satu anak dia adalah Yahuza yang melahirkan bangsa Yahudi. Itu sebab disebut Ibrahim telah berwasiat kepada anak cucunya dan juga Yaakob juga berwasiat kepada anak cucu dia. Ini base mana Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Yaakob alaihissalam. Israel ini adalah nama yang baik. Israel ni nama yang baik. Israel, agama apa nama tu, orang yang punyai agama yang baik, ataupun makna yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu Taala. Israel. Kemudian anak cucunya dinamakan Bani Israel. Daripada Bani Israel itu lahirnya kaum Yahudi. Maksudnya Yahudi sepihan daripada keturunan Yaakob. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku. Ini adalah wasiat Ibrahim dan juga wasiat Nabi Allah Yaakob. Apa dia kata? Sama je wasiat dia. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Itu wasiat Nabi Ibrahim dan Yaakob kepada anak cucu dia. Kalau kita wasiat apa? Ini wasiat menjaga agama. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Kalau kita akan wasiatkan duit dalam bank ni, ni untuk 1/3 ya. Wasiat ni 1/3 je kita boleh wasiatkan. Yang lain semuanya harta faraid. Yang lain semua harta faraid. Sebablah kalau macam kita wasiat semua tu, otomatik 1/3 je yang kita boleh wasiat. Itu harta. Tanah, rumah, apa lagi. Kita semua wasiat tentang dunia ya. Tak ada kita wasiatkan tentang akhirat. Wahai anak cucuku, peliharalah solat kamu, jangan kamu tinggalkan. Solat di awal waktu, bagi yang laki-laki digalakkan. Kamu semua pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Kepada anak-anak cucuku, jangan kamu tinggalkan pengajian agama kamu. Khatam Quran tu dahulu sebelum kamu melanjutkan pelajaran kamu yang lain. Dan atau akan bagi hadiah jika kamu hafal Al-Quran. Hadiahnya hadiah tersembunyilah kan, tak tahulah. Bila buka atau apa hadiahnya baru tahu. Itu wasiat. Itu wasiat. Biasanya wasiat berkaitan dengan harta-harta 1/3 saja. Dan lain-lain tu wasiat agama boleh wasiat semua. Okey. Kemudian fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam.
Kenapa dia sebut jangan kamu mati? Sebab kita tahu ke kita mati bila? Tak tahu kan? Bila kita tak tahu, tu sebablah ayat ini menunjukkan bahawa setiap detik dalam kehidupan kamu itu, jangan kamu tinggalkan Islam. Jangan kamu tinggalkan Islam. Setiap detik. Sebab apa kita tak tahu? Andai katalah kita, kata orang tu terkeluar daripada agama Islam, tiba-tiba mati. Tu yang disebutkan fala tamutunna. Sebab apa? Yang datang kepada kita kematian, bukan kita yang cari mati, yang kita mendatangkan kematian, tak. Kematian itu mendatangkan kita. Maksudnya di situ ialah apabila kita berusia 60 tahun, janganlah kita cakap, lagi biasanya keturunan aku ni 65 mati dah. Lagi 5 tahun ni aku mati dah. Maksudnya kita lah, macam kita dah tahu kita mati 65. Sebelum 65 tu kita buat maksiat. Itu bahaya. Kita tahu usia kami ni, keturunan kami ni 70 tahun. Maksudnya nanti umur 70 tahun nanti taklah. 70 tahun nanti kita solat dah banyak-banyak kan. Sekarang ni boleh lah buat maksiat lagi. Sebab apa? Lagi 10 tahun lagi ada. Itu yang bahayanya. Kerana apa? Kita tak tahu. Sebab yang mendatangkan kita itu kematian. Bukan kita yang menentukan mati kan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Kemudian ayat yang 133, am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, ya wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yaqub hampir mati. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenek kami, datuk nenek engkau, iaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kepadanya lah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman. Maksudnya di sini ialah am kuntum syuhada. Adakah kamu menyaksikan wahai orang-orang Yahudi? Itu sebablah mereka ini mengatakan bahawa mereka adalah keturunan Ibrahim dan Yaqub. Dan mereka mengatakan agama yang mereka anuti ini juga yang dianut oleh Ibrahim dan Yaqub. Di sini Allah Ta'ala menjawab dakwaan mereka. Adakah engkau menyaksikan ketika Nabi Yaqub itu meninggal? Ataupun ketika Nabi Yaqub itu didatangi dengan kematian. Ini sebut kan. Iza iz hadara Yaqubal maut. Maksudnya yang mendatangkan Yaqub adalah maut, bukan Yaqub pergi kepada maut. Maksudnya mati itu mendatangi Nabi Allah Yaqub. Adakah kamu hadir pada ketika itu? Iz qala li banihi, di mana Nabi Yaqub ini pernah berkata kepada anak cucu dia. Maknanya ini satu pengakuan. Nabi Allah Yaqub ini minta pengakuan daripada anak cucunya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah sesudah aku mati. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia tak minta pengakuan begitu kan, supaya dia menasihati anak cucu dia supaya fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Tapi Nabi Yaqub ni lebih tegas. Dia nak pengakuan anak dia seorang-seorang, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah selepas kematianku? Anak cucu mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka mengakui bahawa nanti kami akan menyembah Tuhan kamu, iaitu Tuhan datuk nenekmu Ibrahim. Disebut satu-satu. Tuhan datuk nenekmu Ismail, Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Ini pengakuan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan juga kami ini adalah orang yang muslim, berserah diri.
mereka dah mengakui bahawa keturunan ini adalah keturunan Muslim. Maka Yahudi tak boleh nak mendakwa lagi bahawa anak ataupun keturunan mereka adalah keturunan Yahudi yang menyembah apa? Dia melantik apa nama tu Nabi Allah apa yang menjadi anak Tuhan tu. Kalau Kristian melantik Isa sebagai anak Tuhan. Kalau Yahudi melantik Uzair. Uzair sebagai anak Tuhan. Uzair ini ada ceritanya dalam juzuk yang ketiga. Uzair ini ada dalam juzuk yang ketiga ketika dia melihat Palestin hancur, sehancur-hancurnya. Maka di situ dia berkata bagaimana Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali bumi yang dah hancur ini. Lalu Allah Ta'ala menidurkan Uzair ini selama 100 tahun. Apabila bangun saja Uzair, dia lihat bumi telah pun dimakmurkan. Orang Yahudi inilah mengatakan bahawa Uzair itu hilang, diangkat oleh Tuhan. Dia itu yang katakan Uzair itu sebagai anak Tuhan. Itu adalah satu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengakuan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka usahakan dan bagi kamu pula balasan bagi apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya, nafsu-nafsi lah. Nafsu-nafsi. Apa yang telah pun diceritakan adalah sejarah semata-mata. Apa yang para nabi ataupun anak cucu mereka itu usahakan, itu adalah balasan bagi mereka. Bagi mereka. Kita pula apa? Kita adalah balasan apa yang kita usahakan sendiri. Kalaulah kita mendapat isteri yang solehah kan, alhamdulillah aku dapat isteri yang solehah. Nanti masuk syurga sama-sama. Tapi kita tak menjadi yang soleh, tak juga. Dia tak boleh. Kalau dia yang solehah, dia yang masuk syurga. Kita ikut amalan kita jahat ataupun tak soleh, kita akan menerima balasan dululah sebelum kita nak sama dia dalam syurga kan. Dia tak boleh. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat taat itu, dia lah yang dapat pahala. Yang orang duduk tepi-tepi dia, mendapat berkat je lah. Kalau dia tak ikut taat, tak juga. Sebablah ini ayat ini katakan bahawa amalan masing-masing lah. Kita tak menanggung amalan orang lain. Kecuali jika anak cucu kita ataupun jika anak-anak kita yang masih dalam penjagaan kita. Sebab anak perempuan ni, bila kita jaga anak perempuan, cepat-cepat kasi kahwin. Sebab apa cepat-cepat kasi kahwin? Bertanggungjawab. Aku tak nak bertanggungjawab kepada kamu dah. Aku serah tanggungjawab ini kepada lelaki-lelaki lain. Kepada suami dia lah. Tanggungjawab. Maka lepaslah kita. Lepas tu, kita dah tak bertanggungjawab kepada anak-anak kita, suami dia. Sebab seorang suami ni, walaupun dia soleh, anak isteri anak dia tak soleh, dia akan dipersoalkan nanti tentang kenapa anak bini kau tak baik. Engkau je baik. Engkau biarkan mereka. Kalau anak bini dia masuk neraka, tu sebab sebelah kaki dia pun masuk neraka. Kalau bukan salah dia nanti, aku dah usaha, dah dakwah mereka, tapi mereka degil juga ya Tuhan. Aku dah keluarkan duit banyak untuk belanja anak-anak aku solat agama, baca Quran, tapi mereka ini ikut perangai mereka sendiri. Alhamdulillah, kita akan terlepas. Tuhan cakap, kamu bagus. Kamu dah usaha. Kamu dah ni. Kamu dah beli tudung untuk isteri kamu. Kamu dah itu. Tapi dia degil juga ikut cara dia kan. Itu. Kamu dah kejut dia semayang subuh. Kamu dah kejut dia untuk tu. Tapi dia masih dah ikut perangai dia. Kamu memang laki-laki yang soleh. Kamu masuk syurga. Dia lah akan menerima balasan masing-masing. Kita terlepas. Kalau tidak tu, kita tak boleh terlepas kerana tanggungjawab seorang ayah ataupun suami terhadap keluarganya. Okey. Untuk itu saja rasanya malam ini nanti kita sambung kembali. Sebenarnya banyak benda nak ceritakan tapi lah
masa dah pukul 9 ni. Maka kita berhenti setakat tu. Nanti kita sambung minggu depan pula apa cerita berlaku selanjutnya. Tapi cerita tentang doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yaakob ini sebenarnya banyak juga sebagaimana yang diceritakan kepada kita lah tentang fala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Ada di kalangan orang-orang yang mengaji barat ni, mereka telah mengatakan kalau kita nak mengaji tu biar kita nak masuk Islam ni biar di atas keyakinan kita sendiri, biar di atas kesukarelaan kita sendiri, bukan di atas paksaan. Kamu semua Islam ni sebenarnya atas paksaan. Sebab apa? Kamu daripada kecil lagi kamu Islam tu sebab kamu ikut mak ayah kamu. Kamu tak memikirkan kenapa kamu masuk Islam. Itu sebab bila masuk sekolah barat tu dia cakap kamu bebaskan diri kamu dari sebarang agama. Bebaskan diri kamu daripada sebarang agama. Okey, kamu kaji dulu, okey. Mana agama yang sesuai untuk kamu ataupun yang kamu yakini, kamu ikut, barulah betul keyakinan kamu tu. Kalau tak tu kamu betul ke kamu anut agama Islam tu sedangkan kamu ikut-ikut. Itu barat ni kan. Sebablah timbulnya apa nama tu sekularisme kan, timbulnya apa liberalisme, pluralisme kan, macam-macam risma tu, semua tu ajaran sesat sebenarnya. Semua itu ajaran sesat. Kalau ikut fatwa daripada pejabat apa nama tu mufti apa nama tu Mesir mengatakan semuanya itu adalah ajaran sesat. Sekularisme itu masuk dalam pentadbiran apa nama tu pentadbiran pemerintahan kita. Maka sekular lah jadinya pemerintahan kita, tak berpegang pada kitab agama dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah satu agama yang mana ianya menyesatkan orang-orang Islam. Begitu juga dengan liberalisme tu kan, liberal, jadikan liberal semua sekali kan. Sebenarnya agama-agama yang sesat walaupun tak ada cakap menyembah Tuhan kan, tapi fahaman fahaman din, itu kata ad-din. Ad-din ini adalah panduan hidup ataupun ad-din ini juga sebagai apa, sebagai apa, cara hidup. Kalau cara hidup kita bukannya cara Islam, maksudnya din kita itu bukan Islam lah. Kita akan menganut agama sekular, kita akan menganut agama liberal. Itu yang bahayanya kan. Fahaman-fahaman ini masuk dalam masyarakat kita mengatakan oh itu Islam. Fahaman begitu Islam, sebenarnya salah. Kita kembali kepada kitab Allah Ta'ala baru fahaman itu betul. Kembali kepada hadis Nabi SAW barulah fahaman itu betul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini ada manfaatnya. Ustaz serah pada ni Ustaz Gagas untuk acara berikutnya. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Haris di atas pimpinan bacaan surah Al-Mulk sebentar tadi dan juga tadabbur daripada ayat surah Al-Baqarah. InsyaAllah dapat tahulah kita serba sikit tentang salasilah Nabi-Nabi, keturunan Nabi Ibrahim dan juga pesanan mereka kepada anak-anak mereka. InsyaAllah semoga dapat kita ambil yang iktibar, dapat kita ambil pengajaran dan cubalah juga kita untuk sampaikanlah kepada ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir pada malam ini. InsyaAllah semoga beroleh manfaat daripadanya. InsyaAllah terima kasih sekali lagi Ustaz dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang mengikuti bacaan kita pada malam ini. Saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Haris untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih dan juga surat Al-As. Silakan Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, apa ni ada persoalan ke Kak Nora?